sekalian para awliya, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini kita dapat bersama untuk kita menyambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita berhenti pada bab tentang kelebihan cinta pada Allah, tidak? Al-hubbu fillah, cinta seseorang kerana Allah, bukan kerana harta dia, bukan kerana benda-benda duniawi. Memang semata-mata Allah Ta'ala suruh kita cinta dia. Boleh? Baik, jom kita tengok. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Babu fadlil hubbi fillah, bab pada menyatakan kelebihan cinta kerana Allah. Wal hassi alaihi wa i'lamir rajul man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Dan galakkan ke atas itu, maknanya ke atas mencintai seseorang kerana Allah. Wa i'lamir rajul, dan seorang lelaki ataupun seseorang manusia itu memberitahu siapa yang dia cinta bahawa dia cinta kepadanya. Dan apakah yang akan dijawab apabila orang menceritakan kepadanya. Maksud dia apa? Kita pertama yang kita akan belajar dalam bab ini adalah kemuliaan cinta kerana Allah. Apa hadis ayat Quran tentang apa? Kelebihan cinta mencintai kerana Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita galakkan untuk kita hasilkan cinta kerana Allah tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena bagi tahu pada orang. Siapa contoh kita suka dia? Kita kata ana uhibbuka fillah, sweet gitu. Boleh? Saya ni sayang awak kerana Allah. Kena beritahu pada orang. Boleh? Hak yang orang yang diberitahu kepada dia tu tadi, apa dia nak jawab? Lagi kita akan belajar. Boleh faham? I love you too ke? Ingat? Me too ke? Macam mana? Tu macam mana cara nak jawab? Ini kita nak tengok hadis-hadis Rasulullah dan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum ila akhir surah. Wa qala ta'ala walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما
wa an yuhibbal mar'u la yuhibbahu ataupun wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqzafa fin nar. Muttafaqun alaih. Itu hadis yang pertama kan. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini. Sebut Muhammadur Rasulullah. Ni Allah Taala. Siapa dia Nabi Muhammad? Jawapan dia, Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina ma'ahu, dan mereka yang bersamanya. Bersama siapa? Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sifatnya asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama ubainahum, sayang menyayangi di antara mereka. Sayang menyayangi di antara apa? Mereka. Jadi kita kata yang pertama apa dia? Mana poin dia tu? Sayang menyayangi antara apa? Antara mereka. Ayat ni dalam surah apa? Tak silap akhir surah Muhammad atau surah Al-Fath, dia tak? Dia sebut apa surah apa? Al-Fath, akhir surah Al-Fath. Yang ni ulama-ulama sebut adalah dipanggil sifat-sifat baginda Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Taurat dan juga Injil. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Tu ayat akhir itulah. Ayat ni sekali lagi apa? Ayat Quran kata ni yang aku bagi tahu kat hangpa ni dah disebut dalam Taurat dan Injil. Apa dia tu? Yang pertama, siapa Rasulullah yang terakhir? Siapa utusan Allah Ta'ala yang terakhir? Nabi Muhammad itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa sifat sahabat Nabi yang ni? Dah disebut dah di dalam apa? Taurat dan Injil. Yang pertama, tegas dengan orang kafir. Tak ada kompromi kalau masalah syirik. Tu makna tegas tu. Tapi bukan maksud tegas ni kita kata jumpa orang kafir tetap kepala dari dekat gitu. Geng-geng kita ni kadang-kadang dia punya semangat dia tu lain dia boleh. Sebab tu bila kita nak faham ayat Quran, kena tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh ikut dan. Ni Allah Ta'ala suruh kita bertegas orang kafir. Maknanya apa? Apa pi dekat kedai-kedai Cina ke? Kena cakap Samsung. Hey you Cina. Berapa ringgit? Tak boleh gitu. Itu geng-geng KL gangster boleh lah kan? Boleh. Sebab tu tak boleh kita ikut dan faham ayat Quran ni. Nak faham Al-Quran yang sebenar adalah Quran itu diterjemah oleh peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah apa? Bila cakap dengan orang, bermuamalat dengan apa? Baik. Yang dimaksud tegas di sini apa? Tegas dengan prinsip. Tegas dengan apa? Prinsip. Tak boleh lah kita nak jual prinsip kita. Boleh faham? Tak boleh nak jual prinsip kita. Boleh? Kemudian ruhama'u bainahum, saling kasih mengasihani. Jangan jadi kita bila nampak orang Islam, itulah orang pertama kita nak santau. Mampu gitu. Boleh? Pantang nampak orang menega, ni tak boleh. Boleh? Tu tak kena dengan apa? Perangai sesama Islam. Dan ni pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan dalam hadis-hadis yang lain kita akan tengok. Apa dia? Kaum mukmin sama mukmin itu seperti satu tubuh manusia. Kalau sakit satu badan, satu badan semua terasa sampai semua tak boleh tidur pada waktu malam. Boleh tak? Okey, kita tengok firman Allah Taala seterusnya, wallazina tabawwa'ud dar wal iman, dan mereka yang menduduki dar. Dar apa dar? Ibu-ibu dia terjemah apa situ? Menduduki apa tu? Dia translate apa? Apa ayat Quran seterusnya, wallazina tabawwa'ud dar. Mereka yang tinggal di Madinah. Wal iman, dan menempati sifat keimanan min qablihim, sebelum mereka itu
yuhibbu man hajara ilaihim, suka orang yang berhijrah ke tempat mereka. Ni pujian Allah Ta'ala kepada Ansar. Kepada apa? Ansar. Kita selalunya bila kita contoh Malaysia kan, orang luar main kita suka, kita tak suka. Betul tak? Bangla main, Rohingya main, semok ada. Tapi kalau ke Syria and sensor main seronok pula. Saja jahat kan. Kan sama lah kita orang lelaki. Kalau orang perempuan Bangla gigi depa ni. Tapi kalau perempuan Syria main Allah cayak habis lah. Yang itu kita tak adil sebenarnya. Patutnya bukan pada segi rupa, pada segi apa? Dia tu orang Islam. Kenapa? Sayang dia sebagaimana dia tu orang Islam. Macam mana golongan Ansar, patutnya sifat manusia ni dia tak suka bila orang ramai macam menceroboh datang. Tapi tiba-tiba kerana depa melihat Muhajirin sebagai saudara mereka, yang ni Allah Taala puji. Allah Taala puji. Orang apa? Yuhibbuna man hajara ilaihim, suka sayang pada orang yang berhijrah kepada tempat kita. Patutnya kita lah, bagi saya lah orang Melayu ni, kalau geng Bangla tu apa semua, memang kadang-kadang kita tak suka mereka yang kadang kotok-kotok apa semua tu. Cuma janganlah terlampau sangat menzahirkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Marah tengking-tengking depa, hina depa, tak boleh, tu tak kena. Patutnya kita sebutlah, bayar, tak boleh lah kotok-kotok sini. Duk ludah-ludah sirih kat sini tak elok ni, orang tak suka. Itu cakap tu dah. You balik negara you dah. Tak boleh tu. Kan? Bumi ni bukan bumi kita, bumi Allah Ta'ala. Boleh? Tu kena apa cakap baik-baik. Baik. Orang Ansar ni sampai satu tahap, kalau dia pun nak hina, patutnya orang Muhajirin boleh sajalah. Muhajirin ada tak ada apa. Benar zero, tak ada apa. Boleh tinggal rumah ada, tinggal bini, tinggal anak-anak, sebab bini dengan anak-anak tak mahu masuk Islam, tinggal habis semua, berhijrah ke tempat baru. Macam siapa dia? Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kan. Tapi nak kata Al-Ansar ni dahsyat tak dahsyat ni, dia Abdul Rahman tu saya lupa siapa yang Nabi persaudarakan dengan Ansar tu. Dia kata, Abdul Rahman, dan ni kita adik-beradik pun. Dan ni saya ada 2 orang bini. Bini tu. Pilih mana satu bini saya nak, saya ceraikan, kemudian bila habis iddah awak nikahi. Dan saya ada harta. Siapa kata saya bagikan separuh harta saya pada awak. Tu dia. Contoh separuh ya. Bukan separuh tu pada 10 ringgit, bagi 5 ringgit dah. 1 juta bagi 500,000, 500,000. Subhanallah, dahsyat. Tapi Abdul Rahman ni dia maruah juga kan. Mana boleh duk kira melukut di tepi gantang je tak ada. Pandai melukut di tepi gantang tu benda lain tak? Mana boleh dia nak ambil kesempatan betul? Dia kata barakallahu fi ahlika wa malik. Moga Allah Ta'ala berkati harta dan ahli keluarga awak. Yalah nak bagi bini pun. Yalah insya-Allah. Cuma tunjuk pada saya mana pasar. Dullani ila suq. Tunjuk pada saya pada pasar. Lepas tu dia menega. Asalnya dia pergi cari kayu-kayu api jual, dapat duit sikit, lepas tu dia jual barang lain, jual jadi jutawan dalam masa kurang 2 tahun 3 tahun. Tu dia tu semua Abdul Rahman bin Auf, jenis dalam perniagaan. Dia Sayyidina Osman, iaitu Sayyidina Abu Bakar, semua kaya-kaya. Kaya bukan biasa-biasa lah. Jutawan sungguh lah. Ada depa dulu harta dibayangkan dengan unta. Kalau ada 1000 ekor unta, saya tak bayar berapa lah. 1 ekor 10,000, 12,000 lah. Tu dia. Lepas tu ada benda atas tu lagi atas unta kan dia bubuh barang tu tu. Subhanallah. Ni dia kata pengorbanan. Kita satu lagi saya sukalah. Kalau di Mesir, dia panggil Mesir ni, walaupun kita kata kotor lah, apalah, selalulah kita nampak itulah. Kadang-kadang dia panggil, dia kasar lah.
naik bah tu gini kita, siku kita kan. Tapi depa punya kita panggil apa? Layan orang asing tu lain macam. Ada tamu. Tak pernah lah kita kalau di saya lah zaman saya lah, zaman lah ni saya tak tahu lah. Zaman lah ni dia berkata teruk sikit orang Mesir lah ni kan. Kita tak rasa macam kita duduk di apa? Di luar. Macam family, macam apa tu. Kalau kita tanya arah, pakcik, ni saya nak pergi Masjid Azhar ke belah mana? Tak tahu pergi ke? Tak apa, jom ikut aku. Dia bawa naik teksi, hantar sampai Masjid Azhar, lepas tu dia patah balik. Tu dia. Kalau kita, tak. You siapa you? Kan, dahsyat semua. Kita pergi rumah, ketuk pintu, Assalamualaikum. Apa saya dahaga. Tak apa, main masuk makan, minum apa semua, balik keluar. Relax depa style macam tu. Kan? Itu kita kata apa? Kesan-kesan daripada orang Arab dulu-dulu lah. Tapi lah ni panggil dia berkata teruk sikit. Kan? Nampak corona ni orang Melayu lah yang buat main. Melayu pula yang dipersalahkan buat main apa corona. Dulu tak ada macam tu. Boleh? Baik. Moga-moga kita dapat akhlak-akhlak yang baik yang diwarisi daripada Rasulullah dan juga para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Hadis yang pertama pada bab ini an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa? Salasun, ada tiga. Tiga ni tiga sifat lah. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Siapa yang ada tiga sifat ini padanya, nescaya dia mendapati kemanisan iman. Dia mendapati apa? Kemanisan iman. Iman ni boleh rasa no? Boleh apa? Rasa apa? Kemanisan, manis dia tu. Betul tak? Betul lah. Betul. Baik, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi. Yang pertama, sifat yang pertama, bahawa Allah dan Rasul itu lebih dicintai di sisinya daripada selain keduanya. Itu dia pertama. Bahawa dia cinta Allah, dia cinta Rasul melebihi segalanya. Yang ni. Kalau dia ada gitu, maka apa? Dia akan dapati kemanisan iman. Apa dia alamat-alamat kalau kita cinta Allah, cinta Rasul ni? Dengar azan, terus nak rasa pergi semayang. Kan? Jalan on the spot. Kita nak pergi apa? Semayang berjemaah. Tapi kalau katil seronok lagi, katil seronok lagi tu tak sampai lagi lah. Boleh? Kan? Dengar contohnya apa? Program kita keluarkan zakat ramai-ramai peringatan. Terus fikir zakat berapa aku tak keluar lagi, bagi zakat. Tu dia. Boleh? Ni anak-anak yatim perlu ni apa bantuan apa semua. Bagi terus tanpa ada apa? Tanpa ada dipanggil kompromi, sayang harta ke, sayang katil ke, sayang lena ke, sayang tak ada dah. Itu dipanggil apa? Cinta Allah dan Rasul. Alamat dia. Alamat cinta Allah dan apa? Dan Rasul. Orang yang macam tu, dia akan dapat kemanisan iman. Siapa dapat kemanisan iman, bahagialah kehidupan dia. Memang bahagia betul. Siapa tak ada Allah Ta'ala dalam hidup dia, memang pening bala. Semua benda tak kena. Semua benda dia serabut. Boleh? Itu yang pertama. Itu poin tambahan lah. Poin yang kedua ni, poin yang ni. Yang kena nampak ni. Bahawa seseorang menyukai seseorang, dia tidak sukai melainkan kerana Allah Ta'ala sahaja. Kita sayang saudara kita semuslim. Kita sayang sebab apa kawan kita tu? Sebab kerana Allah. Apa dia makna kerana Allah ni? Kerana Allah tu makna dia. Maknanya kita sayang sebab Allah Ta'ala suruh kita sayang. Tak faham lagi ustaz, macam mana Allah Ta'ala kata suruh kita suka dia sebab Allah Ta'ala suruh. Sebab apa kita suka sebab Allah Ta'ala suruh? Tak faham ustaz. Kan Allah Ta'ala suka orang yang buat amal soleh, tidak? Kan Allah Ta'ala suka kita apa? Kita seseorang itu meninggalkan maksiat, betul? Boleh? Jadi kalaulah kita bila nampak kawan kita
buat benda-benda yang baik, solat, hadir kelas, berzikir, baca Quran, kita suka kat dia. Suka kat dia. Itu tanda dia suka kerana Allah. Nak kawan lah dengan dia, suka nak duduk dengan dia. Sebab apa? Dia suka baca Quran, dia suka apa? Boleh? Itu dipanggil apa? Cinta kerana Allah. Tapi kalau nampak dia buat benda terlelak, kita tak suka. Tak ni. Jadi tak suka kita tu kerana Allah, bukan kerana diri dia tu. Boleh? Tapi kalau kerana apa? Handsome ke, kerana lawa ke, kerana duit banyak ke, bila duit dia tak ada, kita lari. Yang tu bukan kerana Allah. Boleh? Itu dipanggil makna cinta kerana Allah. Boleh? Tapi hatta walaupun dia buat maksiat pun, kita bukan kita benci diri dia tu, tapi kita benci perbuatan maksiat. Dan kita digalakkan untuk kita boikot dia. Bahkan kita duduk dengan dia, kalau kita orang yang kita panggil insya-Allah lah yakin takkan terpengaruh dengan benda-benda yang tak elok. Tapi kalau kita rasa tak yakin, tak apalah, tak payah duduk dengan dia. Kalau kita yakin, maka kita duduk dengan dia supaya kita bimbing dia, nasihat dia. Kita suka bila dia buat benda baik, kita suka bila dia solat, maka maknanya memang kita sayang dia kerana Allah. Boleh? Baik. Kemudian yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri. Bahawa dia benci untuk balik kepada kekufuran setelah Allah Ta'ala menyelamatkan daripadanya. Selepas Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada kekufuran tadi. Seperti mana dia benci untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Maknanya dia tak suka maksiat, dia tak suka kekufuran. Jom tukar agama. Dia gila tukar agama. Jom kita pergi clubbing. Apa clubbing, tak tahu hal dah. Boleh? Jadi bila dia kata pergi clubbing ni, hang tak takut neraka ke? Dia teringat benda tu. Tak takut neraka ke? Tak takut ke kita dicampak dalam api neraka? Maka kata siapa yang sentiasa hadirkan benda ni dalam hati dia, Allah Ta'ala akan bagi kemanisan iman. Faham Ibu Ayana? Baik. Pindah pada hadis yang seterusnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa jal wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun da'atuhum ra'atun zatu husnin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Muttafaqun alaih. Kata Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan, ini semua dengar dari sana. 7 golongan Allah Ta'ala akan menaungkan mereka, iaitu di hari kiamat nanti. Di hari yang mana Allah Ta'ala akan menaungkan mereka di bawah bayangannya, di hari tidak ada bayangan melainkan bayangannya. Dimaksudkan di sini setengah ulama kata makna bukan Allah Ta'ala ada bayang dah, tapi arash Allah Ta'ala. Arash Allah Ta'ala. Jadi kita berada di bawah bayangan arash. Di mana ni? Ketika padang mahsyar. Kita berdiri berhimpun di padang mahsyar. Nanti disebutlah hadis-hadis pada mahsyar tu bila kita dibangkitkan akan apa? Dibangkitkan satu kawasan yang rata luas. Boleh? Lepas tu ketika panas sungguh, matahari dikatakan sejengkal matahari sejengkal. Tu dia. Dan orang pakat berpeluh. Dan panas itu tidak dapat
dia elak melainkan orang yang berada di bawah naungan arasy Allah Ta'ala sahaja. Boleh? Jadi moga Allah Ta'ala selamatkanlah kita di hari yang sangat-sangat takut tu. Baik. Siapa dia golongan tu? Pertama, imamun adil. Imam bukan imam masjid ni dah. Imam ni mana pemimpin yang adil. Pemerintah. Ataupun kita pun juga terkira jugalah. Kita kan pemimpin bagi siapa yang berada di bawah kita. Boleh? Maka ibu-ibu pemimpin di rumah. Boleh? Ataupun orang bos pemimpin di syarikat. Boleh? Perdana Menteri pemimpin bagi negara. Maka semua itu adalah pemimpin. Kalau kita berlaku adil, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan di bawah arasy-Nya. Yang kedua, syabun, remaja yang membesar dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya memang daripada kecil lagi dia suka duduk dalam orang-orang yang beribadat. Ini baguslah kita kata. Kan? Budak yang suka main game ya. Boleh kan? Tapi ni dulu ni dah. Bukan dululah. Insya-Allah ada je. Orang yang suka pergi ke masjid, budak tu, ataupun dia adalah keluarga yang baik. Mak ayah dia sembahyang, dia ikut, baca Quran, dia ikut, apa semua, membesar dalam ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu antara orang yang membesar macam tu. Imam Nawawi yang kita baca kitab ni pengarang kitab ni. Dia sejak daripada 7 tahun, ada saya pernah cerita dulu lama 3 tahun lepas. Imam Nawawi sejak daripada 7 tahun 5 tahun dia tak mau main dengan budak-budak, tak mau main. Kan budak-budak patutnya pergi keluar main dah. Dia suka baca Quran. Baca Quran di mana? Di kedai ayah dia. Ayah dia jual rempah ratus apa semua ni. Dia suka duduk tu baca Quran. Sampai ke tahap budak-budak tarik dia kan, sedangkan mulut dia membaca Quran. Budak-budak jom main bola je baca Quran. Itu daripada kecil. Lepas tu dia pada 7 tahun dia dapat malam Lailatul Qadar pada 27 Ramadan. Waktu umur dia 7 tahun tu dia nampak malam tu penuh, dia kata cahaya apa ni. Dia kejut ayah ni apa ni, cahaya apa penuh ni. Boleh? Lepas tu ayah kata apa dia, tak nampak apa, okey tak nampak. Boleh cahaya aku mana. Lepas tu terus ayah dia perasan, malam ni 27 Ramadan itu Qadar aku. Dia terus lepas tu kita sembahyang tu. Jadi tak mustahil Allah Taala perlihatkan sebahagian alamat Lailatul Qadar kepada orang-orang yang dipilih. Boleh? Maka lepas tu dia membesar, baca Quran, dia pergi mengaji di Madrasah Rawahiyah. Madrasah Rawahiyah tu umur dia lebih kurang 14 tahun. 3 tahun ke 4 tahun dia sepanjang dia mengaji itu tak pernah tidur di katil. Tidur atas di meja study sahaja. Tak pernah meletakkan lambungan dia atas lantai tu. 2 tahun ke 3 tahun duduk cukup ngantuk dia lah. Cukup. Subhanallah. Larak. Ustaz larak. Mampu patah belakang tu. Saya pun tak boleh gitu. Dia dah macam tu. Ni letih. Dina selama 2 tahun. Tapi orang kata sebab apa buat begitu? Kan zaman dia tu Mongol melanggar Baghdad kan. Langgar Baghdad, hancur habis. Jadi dia daripada kecil tu dia dapat berita tu, dia ambil inisiatif. Dia kata ilmu ni kalau contoh hilang siapa nak jaga agama ni, dia kena belajar ni betul-betul. Umur 14 tahun. Lepas tu lepas habis dia tu umur 16 tahun, 17 tahun dia mula masuk dia mula mengaji dengan tutup guru. Satu hari 12 subjek mata pelajaran. 12 setiap hari tu. Dan dia cerita anak murid dia cerita mengaji setiap yang 12 mata pelajaran tu dia akan hafal, dia akan ulang, dia akan
satu-satu buku yang dia baca berapa kali? 400 kali. 400 kali. Bukan cerita bohong-bohong ni, betul 400 kali. Imam Nawawi radhiyallahu ta'ala. Sebab tu dia ni tulis kitab, dia tak ada omong apa? Nak perlu beli tak ada. Semua ni dah ni. Sebab apa? 400 kali. Waktu tu ada ulama kritik dia. Dia kan pengarang mazhab, kitab-kitab mazhab Syafi'i yang penting kan. Dia kata, Imam Nawawi ni salah nukil daripada kitab Wasit ni. Kitab Wasit Imam Ghazali. Kitab Wasit Imam Ghazali 10 jilid tau, ibu-ibu, 10 jilid. Kata Imam Ghazali tak kata macam ni Tuan Guru. Tu Imam Nawawi kata, tak tipu aku. Wasit tu aku dah baca lebih daripada 400 ke 500 kali, dia kata. Jangan duk tipu aku. 400 kali. Hafal macam wasit tu depan dia. Subhanallah. Umur 23 tahun, lepas itu dia dah karang huraian bagi satu kitab hadis yang penting, itulah Sahih Muslim. Berapa jilid? Lebih kurang 13 jilid. Umur baru 23 tahun. Kita 23 tahun tak ada apa, kita apa, baru belajar alif bata lah saya kat Mesir tu. Jahilnya kita kan. Mana faham tak faham lagi. Jilid. Boleh radhiyallahu ta'ala. Nulis kitab-kitab dia ada hak yang 23 jilid, ada yang jilid apa tak tahulah ilmu mai kat mana lah. Dahsyat sungguh. Minat sungguh kitab-kitab, dan semua kitab-kitab dia apa? Bermanfaat sampai ni, siapa tak kenal Riyadhus Shalihin, siapa tak kenal azkar, siapa tak kenal apa Minhaj Talibin, siapa tak kenal, semualah kitab-kitab dia ni diguna pakai seluruh dunia. Riyadhus Shalihin yang kita baca minggu ni, Riyadhus Shalihin ni dipanggil manuskrip paling banyak ditemui seluruh dunia selepas Dalail Khairat. Kita dulu pertama setiap rumah mesti ada apa? Quran, manuskrip yang tulisan tangan, manuskrip yang tulisan tangan. Setiap orang. Yang kedua Dalail Khairat, selawat kita nak baca tu. Selawat tu penuh manuskrip. Kira manuskrip sajalah penuh lah. Popular seluruh dunia lah. Zaman ni yang orang mungkin lupa sikit. Yang ni. Itu. Yang ketiga ni Riyadhus Shalihin, semua ada. Semua rumah ada. Hampir ke semua rumah ada. Bila mereka buat kajian statistik manuskrip ni, paling banyak. Bayangkan, ada contohnya dulu ni di pusat-pusat manuskrip ni, kalau Riyadhus Shalihin saja 3,000, 5,000 manuskrip tulisan tangan. Boleh? Hanya kitab-kitab lain 1, 2, 3, 4. Dia 3,000. Mai daripada mana? Impun daripada orang-orang ni. Penuh. Tu kalangan. Semua Riyadhus Shalihin. Dia tak dapat royalty je lah. Tak dapat royalty dalam 7. Dia meninggal 676 Hijrah. Yalah, 7 macam satu dunia. Dapat royalty di akhirat tu. Dan tak sempat berkahwin. Mati umur 45 tahun. Tak sempat umur 45 tahun. Tak sempat berkahwin. Sayang kesian dia. Kurus kering. Di mana kering. Kalau dicerita dalam tu kurus kering. Dia hanya saya ceritakan makan 2 kali je sehari. Pada waktu sebelum subuh makan sekeping pada sebelum subuh minum air, lepas maghrib makan separuh roti bulat tu bagi 2, separuh roti. Buah-buah, daging apa semua tak makan, vegetarian lah. Vegetarian. Apa semua tak makan. Sebab apa? Benda ni mengantuk, benda ni kacau dia punya konsentrasi tu. Saya cuba pingsan dah. Kalau cuba jadi kata mampus. Tu radhiyallahu ta'ala. Dia punya tu lain macam lah. Lain macam Allah Ta'ala pilih dia. Pilih dia. Jadi dia sihat. Allah Ta'ala pilih dia. Pilih dia. Sebab tu kita kata sebenarnya umat Islam ni Allah Ta'ala jaga. Bila kita baca sejarah ulama-ulama, kenapa tiba-tiba muncul orang-orang macam ni kan?
Sebab apa? Ini adalah apa? Mukjizat yang Allah Taala hantarkan untuk menjaga agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awak ramai saya orang hafal Quran, isyarat nunggu. Siapa ada bagi duit kat depa ni? Boleh. Ini lahir selepas wafatnya Nabi Muhammad. Dia 676 Hijrah meninggal. 600 tahun 700 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Siapa Imam Ghazali depa ni dedicate tu dahsyat sungguhlah pada agama ni. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam kan. Kita tak tahu apa yang boleh menyebabkan depa dahsyat tu lah dedicate tu. Kita sebut ni. Aduh. Kalau Allah Taala pilih dia tu membesar dalam keadaan macam tu, insya-Allah apa? Dia di bawah naungan Arasy. Boleh? Baik. Kemudian apa dia? Yang kedua apa? Yang ketiga, rajulun, ada seorang lelaki hatinya itu sentiasa bertaut di masjid. Sentiasa suka di masjid. Tok guru kami ada seorang macam tu. Almarhum Syekh Imam Affat. Kami tok guru kami yang lain kan. Panggil dia, tok guru hangpa tu. Merpati masjid. Dia suka masjid. Rumah ni lena itu je lah. Dia tapi mati time apa? Demonstrasi di Mesir tu. Orang tembak dia. Tembak tembus sini. Meninggal. Guru saya muda lagi 50 lebih 51. Meninggal. Bagi Allah Taala. Jahatlah orang-orang tu. Dia duduk masjid. Dia punya keterangan. Dia bukan, dia tembak, dia pergi demonstrasi tu. Waktu tu tentu guru kami tak berapa setuju pergi demonstrasi ni kan. Guru pada atas ni, guru kat atas kami ni paling yang superior ni Syekh hari Jumaah tu. Bawah dia tu ada murid dia. Anak-anak murid dia tu pun guru saya juga. Saya ni lapis ada budak-budak lah, mereka ni semua atas ni kan. Lepas tu guru atas kita jangan nak pergi lah apa demonstrasi sebab bahaya kan. Tapi waktu tu dia kata, Tuan Guru, kena pergi juga sehari. Saya bau syurga di tempat tu. Dia bau tempat bau syurga. Pergi je malam tu kena tembak mati. Dia bukan sisi sebelum Mubarak jatuh. Mubarak jatuh. Dia kata aku bau bau syurga. Dia kata aku bau syurga. Dia kata nikah syahid tu. Dibunuh dengan apa? Zalim. Dibunuh zalim. Rahimahullah taala. Itu dia manduk masjid lah. Kalau dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam betul. Lepas daripada solat subuh, dia bagi contoh ni Jumaat kan. Lepas daripada solat subuh dia akan duduk situ sampai habis Jumaat. Kalau hari Jumaat semuanya. Selawat, wirid apa semua. Sampai imam naik ke khutbah baru dia berhenti solat. Solat. Memang dahsyat semualah. Syekh Imam Affat radhiyallahu taala. Jadi saya ingat tu ni kita sedekahlah. Fatihah pada Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam Affat. Syekh Iman. Zaman-zaman akhir ni ada tu macam ada Imam Affat. Dia orang muda tapi muda pun 51 boleh lah. Muda lagi. Tapi anak dia kecil, dia kahwin lambat silapnya. Anak dia waktu 2-3 orang waktu majlis memperingati kematian dia tu, anak dia kecil-kecil. Saya rasa baru kahwin kot. Guru saya rasa. Dia memang masih kahwin lambat. Anak dia kecil-kecil sian ya. 2011 peristiwa tu 2011 rahimahullah. Baru sayang bila dia meninggal tu, tok guru saya tu nangis sungguh. Nangis sebab Syekh Ma'afat tu hafal Quran qiraat 14. Qiraat semua dia hafal. Kitab apa dia tak hafal. Lepas tu dia mengajar kami 9 tahun. Syekh Bajuri Fiqh tu tak pernah tinggal 1 hari pun. Lepas tu tapi bila jadi macam tu, meninggal tu sedih lah.
Ulama kiranya walaupun muda, tapi ulama yang kita harap satu masa depan ni dipanggil apa? Successor mufti. Pelapis. Memang sedih sungguh lah. Dia nak buat macam mana kan? Qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Poin yang ketiga ni yang kita bincang ni. Rajulan, ada dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah Taala. Berhimpun kerana cinta Allah, berpisah pun kerana cinta Allah Taala. Ini. Jadi kalau kita nampak kelebihan dia, kalau kita cinta seseorang kerana Allah, kerana dia orang soleh, kerana ketaatan dia, maka insya-Allah taala kita berada di bawah arasy Allah Taala. Nombor apa ni? Tadi satu. Nombor 4 Satu Imam Adil, satu pemuda, dua. Orang berkasih sayang ni sama jantina ke dengan jantina? Tak kira lah. Lama jantina sama sekali lah. Boleh. Sama lah macam contoh kita kasih isteri kita pun. Bila nampak isteri kita orang soleh, orang buat baik, sayanglah you. Boleh. Kan? Terus abang tak suka lah sayang tak pergi tak pakai tudung. Abang tak suka lah gitu. Itu maksudnya termasuk lah. Bukan seperti laki-laki dah. Bukan seperti perempuan-perempuan. Laki dan perempuan. Boleh. Kemudian yang berapa? 5. Kelima. Lelaki yang dipanggil oleh perempuan yang cantik. Itu dia. Yang apa? Yang cantik. Tetapi lelaki itu cakap, inni akhafullah, aku ni takut pada Allah Ta'ala. Dia dijauh daripada maksiat. Ada orang perempuan duk nak goda dia, hayu awak kan. Contoh kan. Dia awak, call I kan. Benda tu. Benda nak bawa kepada maksiat. Lagi mula-mula call, lepas tu jom kita bertemu dia apa semua. Tambah-tambah orang-orang yang handsome kan. Tu dia. Yang jambu-jambu tu. Tapi dia kata, tak maulah cik adik oi. Mampu kita Allah Taala marah tadi gitu. Boleh? Maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala letakkan di mana? Di bawah arah dia. Sebab apa special ni orang macam ni? Kenapa dia special lah? Semua orang yang dah maksiat. Tapi kenapa hak ni special? Pasal dia tahu wanita bangsawan ni duit kot. Benda tu kita kata susah lah nak elok. Perempuan yang bangsawan, yang cantik, yang harta, tiba-tiba jom kita buat maksiat sama-sama. Patutnya hati mana-mana lelaki pun akan apa? Jeng. Kalau perempuan dia oleh lelaki yang kaya Sama sekali. Jadi Nabi bagi contoh. Sama. Hey you, jomlah kita ni buat maksiat apa semua kan. Padahal dia contohnya Datuk, ada syarikat bilion-bilion je. Macam movie drama lah, drama TV3 tu kan. Jadi apa? You jadi apa? Sugar daddy I bahasa tu kan. Contoh. Gila takut Allah Ta'ala, janganlah itu. Itu. Maka Allah Ta'ala akan apa? Letakkan dia di bawah arash. Betul? Baik. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Ada seorang lelaki yang bersedekah dengan satu sedekah, dia sembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui sedekah yang diberi oleh tangan kanan. Subhanallah. Ini maknanya sembunyi sungguh lah. Macam mana? Ini Nabi bagi perumpamaan lah. Maknanya terlampau apa? Sembunyi. Tak maknanya tak mau kemasyhuran langsung. Sebab tu kebanyakan para sahabat radhiyallahu taala alaihim, depa cara depa bersedekah, depa wakilkan kepada orang. Dah selalunya dia kata jangan beritahu lah. Okey gini, awak ni bagi duit ni apa semua. Jangan beritahu siapa ni. Beritahu je kata ada orang bagi, sudah. Gitu. Tapi bila dah mati pun tahu tu. Banyak dia bila mati tak ada kan.
Macam contoh abam tu kan. Kita pun tak tahu banyak. Dah banyak abang bocil kan. Rupanya banyak bersedekah dia. Dia sponsor adik dia sponsor apa semua, subhanallah kan. Tak tahu. Sampai kita hak tu lah. Kita selalunya sedekah ni lah kita nak dapat mileage kita punya pengaruh kan. Politik lah apalah itu sedekah. Cerita besar. Cerita besar kan. Tapi kita lagilah kata apa. Itu yang tu apa? Satu kelebihan yang besar. Maka apa? Diletakkan di bawah arah. Sedekah tu bagus. Tapi ni sedekah tak mau apa. Tak mau apa, tak ada apa. Dia lebih dekat kepada keikhlasan. Boleh? Ada satu cerita yang masyhur, nak kata ada orang pernah buat macam tu. Ada seorang ulama namanya Syekh Ibrahim Al-Harbi, ulama dululah. Ulama tabi'in dulu. Syekh Ibrahim Al-Harbi. Dia ni ulama apa dia suka himpun buku-buku kan. Tapi orang bukan senang, orang ulama dulu kan senang. Boleh sampai 2 hari 3 hari kat seminggu lah kena makankan kering ya. Sian lah family pun. Bini kata, abang kepada bini Ibrahim Habib, bang jual dah buku-buku ni, kita makan lah sedap sikit kita. Duit lapak ni anak-anak tak makan pun, makan sedap sikit dijual buku. Kita tak boleh. Buku ni ibarat macam apa, kita kalau ulama-ulama ni buku ni macam kita panggil apa, modal lah kan. Ataupun kalau contoh petani, dia ada traktor, dia ada ni. Kalau jual hak tu coba lah. Jadi ulama-ulama ni buku sebab dia nak untuk rujuk, dia nak apa kan, ilmu sebagainya. Kita bukan boleh ingat semua. Tak boleh lah. Sabar. Lama sampai 2 minggu. Tak tu. Tiba-tiba waktu dia duduk di depan rumah sambil duduk baca buku, ada orang datang dengan 3 ekor apa? Unta yang ada di belakang ni apa? Benda-benda ni lah. Bawa barangan-barangan tu lah. Maka dia kata, saya cari mana Ibrahim Harbi. Okey, saya dah tanya-tanya, dia berkata sini rumah Ibrahim Harbi. Betul awak Ibrahim? Ya, saya Ibrahim Harbi. Okey, baik. Saya diutuskan oleh orang yang daripada Kufah. Ibrahim Harbi tak silap dia duduk di Madinah begitu kot. Hantar daripada Kufah daripada Iraq tu sampai ke Madinah. 3 ekor unta tu. Dia kata unta ni dan semua barangan untuk dia. Lepas tu siapa yang bagi? Dan dia telah suruh saya sumpah takkan bagi tahu siapa dia gitu. Jadi kita panggil rezeki dia lah. Dapat satu pemberian tu kan. Sanggup dia bersabar tak mau jual buku kan. Sebab tu guru kami kata, dia berkisah ni, hampa student-student dia kata jangan kedekut beli buku satu. Jangan kalau jual buku kata ada duit. Dia ada buku. Tak boleh. Tak ada kitab tak boleh. Jangan kedekut beli buku. Kata dia tu ni. Sebab menjadi pengalaman ulama, makin banyak beli buku makin kaya. Pengalaman. Tapi kalau buku tu berabuk tak baca. Tak kira lah buku berabuk tak ada. Makin kaya. Makin kita kalau jual buku, kena miskin. Dia itu kata Datuk guru kami lah. Ini je lah. Bukan ilmu lah terutamanya kan. Bukan ilmu pengetahuan. Maka saya pun gunalah tu. Alhamdulillah saya kaya lah ni lah. Tak ada. Tak susah lah. Susah. Sampai bini saya pun marah, apa bang buku banyak sangat tak ada tempat dah ni kata. Sepah-sepah ni buku. Itulah kata, tak apa nantilah kita buat rak tu. Waktu tanya condition apa? Mahal juga nak buat kain. Kita buat satu tu lebih. Kan? Lepas saya dengar Tok Guru cakap tu, saya di Mesir tu hampir tiap bulan lah saya beli buku Mesir tu. Sampai saya balik Mesir lebih kurang 30-40 kotak buku semua. Buku saja. Buku saja. Lepas tu ibu-ibu itu waktu saya pergi Mesir bagi duit beli buku lagi. 2-3 kotak lagi balik Mesir. Tak ada apa lah, rumah penuh sangat kita. Kan? Tapi kiranya Kerana bilik khas. Itulah sepah dia kat ruang tamu apa. Tu ada anak conteng pula. Sedih buku. Mak Dri tu kan dia ni. Nak beli whiteboard kecil.
Saya nak beli tu nanti dokumen duit sikit nak beli apa? Kena tutup apa? Almari yang kena ada tutup tu. Pintu kena kunci. Budak-budak ni. Lepas ambil dia ingat buku lukis ke apa. Bukan murah-murah saya beli tu. Buku 40 jilid tu 3,000, 4,000. Kulit tebal, kulit keras tu kan. Pesan daripada Turki, pesan daripada ni sebab tak cerita tempat lain kan. Semua Arab. Semua Arab. Tapi saya pegang tu kaya. Memang murah rezeki. Bila saya beli buku, mesti saya kira orang pergi ceramah. Macam tu pengalaman saya. Bila beli buku mahal sikit, masjid ceramah. Itu bagi 500. Ni dia kaya lah. Dah bukan kata pengalaman. Jadi satu makin saya bukan membazir, tapi buku ni bukan benda yang saya baca takat mana ni. Lepas tu anak-anak boleh baca pula. Ataupun saya nanti sedekah di library apa semua. Saya cadang nanti bila kumpul-kumpul duit ni, saya balik contohnya kan di Perlis tu buat library. Lepas tu orang boleh main baca kan. Saya train lah budak-budak baca buku kan. Tu translate kan. Alhamdulillah saya Akademi Turah tu kan, saya buat yang online tu. Ada yang pelajar-pelajar yang dah ditaja tu dah boleh baca daripada zero. Daripada zero dia boleh baca Arab tanpa baris apa semua. Dah boleh faham, kita berbahas Jadi saya rasa kita mengimbau moga depa lah ke akhirat nanti ingat saya lah kan. Kan untuk guru ajak ni daripada zero ni tak kerti apa kan. Itu kita panggil amal jariah kita lah kan. Lepas tu depa ajar orang lain pula. Dia ajar lain pula. Itulah amal jariah kita. Jadi poin tu jangan takut beli buku. Baik. Kemudian dia kata di situ yang terakhir rajulun zakarallah. Ada seorang lelaki ataupun seseorang itu berzikir pada Allah Ta'ala khalian, bersendirian. Fafadat ainah, menangis ataupun mengalir air mata dia. Sedih. Kerana apa? Takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut kepada tipu daya Allah Ta'ala. Betul tak? Kita ni selagi mana kita hidup, kita tak pasti. Tak pasti tipu daya Allah Ta'ala, tipu daya manusia, tipu daya dunia, tipu daya syaitan, tipu daya hawa nafsu. Wa'iyyazubillahi ta'ala. Hatta ustaz-ustaz, hatta wali-wali pun boleh kena tipu daya juga. Macam mana tipu daya? Contoh Allah Ta'ala bagi kepada dia karamah kan. Karamah ni benda-benda yang ni lah. Tapi karamah dia tu makin dia lupa diri. Itu kita takut juga kan. Contoh karamah dia hembus ke orang boleh sembuh. Boleh? Lepas tu buat terus buat iklan. Okay, semua main kat Ustaz Faiz, saya sembuh saja. Saya tiup saja sembuh. Boleh? Jalah kali jadi apa? Jadi nak dapat duniawi. Asal sebelum ni sibuk dengan Allah Ta'ala, sekarang ni sibuk dengan orang, sibuk dengan duit. Lepas tu beli tanah, beli rumah, bini 4, bini ada dah. Lupa. Habis. Itu kita panggil apa? Apa yang Allah Ta'ala bagi bukan mendekatkan tapi menjauhkan. Itu sebahagian daripada tipu daya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takutlah benda-benda tu. Jadi sebab tu kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala kita matikan matikan kita dalam iman Islam, selamat daripada segala tipu daya. Jadi bila kita fikir tu, kita berzikir, kita berdoa, takut dengan benda tu, insya-Allah akan apa? Mengalir air mata. Tipu daya siapa? Tipu daya. Tipu daya tu tipu daya daripada siapa? Dia boleh semua. Allah Ta'ala boleh bagi. Allah Ta'ala pun boleh jadi. Sebab Allah Ta'ala kan bagi ujian. Sebenarnya dia bagi nikmat, tapi sebenarnya ujian. Kita tak perasan. Kita dah fikir nikmat saya. Maksudnya bila saya dapat karamat, saya wali lah. Saya tak ada. Kita tu panggil tipu daya Allah sebagai ujian Allah. Ujian Allah, ya, begitu. Boleh Allah sebagai ujian Allah Ta'ala. Selalunya ujian dalam bentuk nikmat. Ujian dalam bentuk apa ni? Nikmat. Itu yang paling kita takut lah. Paling kita takut. Macam apa? Macam Fir'aun kan. Allah Ta'ala bagi nikmat je, demam pun tak ada apa. Sesemua pun tak benar. Lepas tu dia kata apa? Saya ni anak tu, saya ni Tuhan kot. Tu dia.
mencabar Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah taala bagi kepada dia azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wa'azubillah taala. Baik. Dan bila pada hadis yang seterusnya, wa anhu daripada Abi Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Rawahu Muslim. Hadis lebih kurang sama. Sabda daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul, sungguhnya Allah ta'ala berkata. Ini dipanggil hadis qudsi. Dipanggil hadis apa? Qudsi. Iaitu Nabi sampaikan kepada kita, tetapi Nabi sampaikan itu dengan lafaz Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala berkata. Apa dia? Di hari kiamat Allah Ta'ala kata apa? Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana orang yang kasih mengasihani dengan keagunganku? Maknanya siapa yang kasih mengasihani di dunia kerana Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia kata, hari ini tu mana? Hari kiamat nanti. Aku akan naungkan mereka di bawah naungan aku. Iaitulah hari yang tidak ada naungan melainkan naungan aku. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sama macam tadi hadis tu kan. Cuma dia disebut secara spesifik. Wa anhu Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Rawahu Muslim. Tadi kita dah tahu kelebihan cinta pada Allah kan, cinta sedara kerana Allah kan, kita berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Okay. Hadis yang seterusnya ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi diriku di tangannya, tidak akan kalian masuk syurga sehinggalah kalian itu beriman. Itu jelaslah. Kita masuk syurga apa? Asbab dia adalah iman tu. Kalau tak ada iman, sorry to say lah, tak ada apa lah. Boleh. Wala tu'minu, kata Nabi, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Di sini makna Nabi tidak beriman tu maknanya tidak sempurna iman. Tidak apa? Sempurna iman. Sehingga kalian saling cinta mencintai. Awala adullukum, tidakkah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara, kalau kalian lakukannya, kalian saling cinta mencintai. Apa dia? Afshus salam, sampaikanlah salam di antara kalian. Nabi bagi satu benda aja. Itu sentiasa ringan mulut memberi salam. Nanti dalam riwayat tak kira lah orang yang kenal ataupun yang kita tidak kenal. Kita orang kenal jelah kan. Assalamualaikum. Yang lain muka ketak, muka kering gitulah. Dia bagi salam. Salam ni kata Nabi, ajib dia, kita akan menyebabkan rasa mahabbah antara manusia. Boleh? Itu tips dia besar memberi salam ni. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan wa zakara al-hadis ila qawli inna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Rawahu Muslim wa qad sabaqa fil bab qablahu. Ini hadis telah terdahulu sebelum ni. Okey, kita baca dulu daripada Abi Hurairah juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang lelaki menziarahi saudara baginya, itu kawan baginya, di satu kampung yang lain. Maka Allah Ta'ala letakkan seorang malaikat di tengah jalan dia tu. Ini kita cerita dah silap minggu lepas tu. Maka Imam Abu Hurairah pun menyebutkan hadis ini sampai akhir. Sampailah kata dia, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai kalian seperti mana engkau mencintai saudara engkau tadi. Ni kita sebut sebelum ni kan. Ada Bani Israel dulu, dia nak pergi on the way ke kampung. Allah Ta'ala letak malaikat di tengah jalan. Dia nak ni pergi perkawan.
Suka ke dia? Aku suka dia kerana Allah. Maka malaikat tu kata, Allah pun suka hang kerana hang suka kawan hang kerana Allah. Boleh? Hadis riwayat Muslim. Dan telah terdahulu pada bab sebelumnya, kata tu guru. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ومن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله متفق عليه. Baik. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda tentang Ansar. Tentang apa? Ansar. Tidak ada seorang yang mencintai mereka melainkan mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan munafik. Tu dia. Maknanya apa? Siapa suka orang Ansar, maka itu alamat dia orang beriman. Siapa benci orang Ansar, maka itu alamat dia itu apa? Munafik. Tu dia. Maksudnya macam pokok Syiah ni lah kan. Pokok Syiah ni baru tak suka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat faham tak? Dia tak suka. Dia tak suka, dia benci. Dia kata sahabat-sahabat Nabi ni semua zalim. Zalim siapa? Siapa? Sebab merampas khalifah daripada tangan Saidina Ali. Pandai mereka. Daripada hadis ni kita tahu, orang pokok Syiah ni menyimpan rasa dendam munafik terhadap kaum muslimin. Boleh? Bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Ansar ni alamat dia. Siapa suka depa tu mukmin sebenar. Siapa benci, maka dia tu munafik. Wa yazubillah taala. Lepas tu kata dia, waman ahabbahum, siapa yang sayang mereka, Allah Taala akan sayangnya. Siapa yang benci mereka, Allah Taala akan bencinya. Wa yazubillah taala. Risaulah pada siapa-siapa yang menyebut tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Perkara-perkara yang tidak elok. Dan Tok Guru sebenarnya dia nak tunjuk apa? Dia nak tunjuk kita ni cinta kepada kaum mukmin ini bukan semesti kaum mukmin tu yang masih hidup, tetapi juga yang telah apa? Telah mati. Telah mati. Sahabat, ulama-ulama. Orang lah ni dia pun tak suka. Setengah dia tak suka. Siapa Imam Syafi'i tu? Dia hidup zaman mana? Zaman dulu, zaman unta. Kita ni teknologi, cerdik. Boleh? Jadi masa apa lagi masa Syafi'i? Kan cerdik mana macam cakap macam tu. Boleh ke cakap itu? Tak kena lah. Ni Nabi suruh apa? Sayang depa orang tua kita. Kena hormat depa. Jadi kalau siapa tak suka, teruklah kata. Boleh? Teruk. Macam Syiah lagilah maki para sahabat. Boleh? Setengah ada puak-puak nawasib, depa maki Ali Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa tak suka. Sayyidina Ali dia tak suka. Sayyidina Ali ngaut depa kata. Sayyidina Husin tu, siapa suruh dia keluar tank Karbala tu? Mau tak kena. Sayyidina Husin tu orang Syiah. Orang Syiah. Tak apa, Yazid bin Muawiyah. Setengah orang dia apa Libit ni. Hak yang Habib Umar ni semua khurafat mengarut ni. Hak yang semua Yaman tu ngau semua dia. Jangan gitu. Kalau contoh dah tak setuju pun, bincang dari segi ilmu. Jangan duk apa? Maki batang tubuh, buat macam apa? Karikatur troll lah apa, tak elok lah benda-benda tu. Ada depa pula buat gambar serban Habib Umar, tutup mata, masuk lubang lah apalah. Mengarut dia tu semua. Ya? Terbakar tu. Jadi takutlah benda-benda tak sepatutnya, ya. Baik. Okey, lah hadis yang terakhir kita baca pada hari ini. Wa an Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'az bin Jabal, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah azza wa jalla al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nurin yaghbituhumul nabiyyun wasyuhada, rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Baik. Daripada Mu'az bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu,
aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda firman Allah Taala ni pun hadis qudsi. Hadis apa? Hadis qudsi. Firman Allah Taala, al-mutahabbun, orang yang saling cinta mencintai kerana aku ni. Kerana keagunganku ni, kerana akulah, kerana Allah Taala bagi mereka itu mimbar-mimbar daripada cahaya, yang dicita-citakan oleh nabi-nabi dan juga para syuhada. Maknanya apa? Mimbar daripada cahaya yang Allah Taala bagi kepada apa? Kepada orang yang saling cinta mencintai kerana Allah Taala. Dia punya hebat, dia punya indah, dia punya agung. Orang yang para nabi dan syuhada kalau tengok tu mesti pun depa nak. Depa apa? Depa nak juga nak dapatkan. Tu dia. Maksudnya nak kata apa ni? Specialnya bagi orang yang ada sikap cinta mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi Allah Taala ni kan nak apa? Setiap amalan-amalan ni ada ganjaran-ganjaran special, betul tak? Puasa ada ganjaran special tak diberi pada orang lain, betul tak? Masuk pintu apa? Pintu rai kan, pintu yang tak balik siapa yang tak masuk situ. Boleh? Lepas tu orang yang kuat bersedekah ada rezeki dia lain. Orang yang kuat sembahyang ada rezeki dia lain. Orang yang kuat zikir ada lain. Ini orang yang saling cinta mencintai kerana Allah Taala pun ada apa? Ada ganjaran yang special yang tidak diberikan bagi orang yang tidak ada sifat yang sedemikian. Wa an Abi Idris Al-Khawlani wallahu taala a'lam. Insya-Allah ni kita sambung pada minggu hadapan. Baik. Ini hadis yang keberapa ni ibu ni? Yang ke-8 Yang bakal ni An Abi Idris tu yang nombor 8. Hari ni 9 dah nak masuk tahun baru dah. Kejap je. Pejam celik. Covid. Tapi insya-Allah dah 2022 ni habislah Covid ni. Insya-Allah. Ya. Ya. Zuhur kan ada dua kisah. Yang satu sembahyang tu Rasulullah tak cukup rakaat. Ada sahabat tegur. Adakah sembahyang telah di qasar. Dan Rasulullah pergi balik tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi dan itu bersama. Ya. Mana dia lepas setiap cakap dah ni. Ya, betul. Pergi sama balik sembahyang. Boleh. Itu hadis masyhur. Hadis tu apa diriwayatkan dalam Bukhari juga Muslim, dipanggil hadis Zulyadain. Hadis apa? Zulyadain. Hadis Zulyadain ni gelaran seorang sahabat. Nabi panggil dia Zulyadain sebab apa? Sebab dia tengah panjang. Tangan dia panjang sampai lutut. Zul tangan tu yang ada 2 tangan. 2 tangan tu 2 tangan panjang. Zulyadain tu gelaran sahabat tu. Waktu tu Nabi SAW solat zuhur. Boleh? Dan Nabi bila rakaat yang kedua kan tahiyat awal kan. Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Zulyadain tanya, ya Rasulullah, aqasuratis salatu am nasit? Rasulullah, solat ni dah dikosar ke ataupun engkau lupa Rasulullah? Lepas tu Nabi sebut apa? Kullu zalika lam yakun. Kedua-dua tu tak mungkin. Tak mungkin. Maksudnya solat tak qasar dan aku tak lupa. Lepas tu Zulyadain jawab, bal ahaduhuma qad kan. Bahkan salah satu telah berlaku. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada sahabat lain, betul ke Zulyadain cakap ni? Lepas tu para sahabat kata betul. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk apa? Sambung apa? Rakaat yang ketiga dan keempat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi. Baik, apa yang kita dapat ketahui daripada hadis ni? Ulama kata, yang pertama, masalah kalau kita lupa dalam apa?
dalam solat, maka apa? Maka dan kita bagi salam tadi kan. Kalaulah tempoh dia tak berapa lama panjang, maka terus boleh sambung. Faham? Maksudnya panjang tu dari segi adat. Walaupun kita dah bagi salam, walaupun kita dah bercakap sikit, walaupun kita dah bercakap, boleh terus sambung. Boleh buat itu, sama boleh itu. Okay, contoh saya kita sembahyang masjid. Kita sembahyang masjid. Allah Akbar. Lepas tu kita bagi rakaat kedua. Rakaat kedua kita bagi salam. Lepas tu on the way nak jalan ke masjid, teringat tak cukup lagi ikut dia aku tadi berdua rakaat saja ni Zuhur ni. Terus angkat takbir Allahu Akbar, sambung nombor 3, nombor 4. Tapi dengan syarat dipanggil tak boleh terlampau lama dari segi adat. Lama dari segi adat tu kita panggil lebih kurang 10 minit lah, 10 minit, 5 minit. Kalau contoh, kalau kita lupa tak ingat apa, pergi dah kedai makan nasi apa semua. Lepas tu tadi kat masjid cyber tadi tak cukup rakaat. Ketika tu tak boleh, mesti mula daripada awal. Boleh faham? Kalau pergi minum air kejap, lepas tu tak cakap dah habis main rakaat tu. Betul, minum air tapi masih lagi dia panggil, kita rasa macam tak berapa lama sangat. Kita dia panggil rasa tak berapa lama, maka boleh terus angkat takbir dan sambung. Tak perlu terus sambung. Angkat takbir, maksudnya takbir macam biasa Allahu Akbar. Macam biasa macam kita angkat takbir bangun daripada apa? Dari nombor 3 lah. Nombor 3 sambung terus. Itu yang disebut ni dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua, ulama kata itu dipanggil kadar percakapan yang dibenarkan untuk orang terlupa. Kan kita sebut kalau dalam solat tak boleh cakap tidak? Saya nak makan nasi goreng, tak boleh cakap, batal lah. Tapi disebut kalau ulama kata kalau sengaja satu huruf pun batal. Satu huruf batal, sengaja. Kalau tidak sengaja, kira-kira lah 6 ke 7 kalimat. 6 ke 7 kalimat. Maksudnya contohlah dia lupa Allahu Akbar. Buat apa dia? Saya bercakap dengan kawan dia sebelah. Hari ni kita nak pergi mana? Aku dah sembahyang kan? Dia teringat balik aku sembahyang. Dia teringat balik. Berapa dia kalimat cakap? Tadi disebut hari ni kita nak pergi mana? 5. Dia tak apa lagi. Boleh terus dia sembahyang lagi. Boleh terus. Macam mana dia tahu macam tu? Sebab Nabi tadi kan Nabi bercakap time padahal Nabi lupa tu. Nabi lupa masih lagi dalam solat sebab tak settle lagi 4 rakaat. Tak kira. Dia tak kira lah. Yang penting yang solat yang kita boleh bercakap hanya zikir, doa dengan Quran saja. Tapi Nabi kan sembang, Nabi sebut betul ke apa dikata oleh Zulaidah tu kan? Nabi, jadi ulama kira lebih kurang 6 ke 7 kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Daripada hadis tu detail dia kata. Detail. Maka siapa yang kalau contoh dia terlupa, dia cakap kurang daripada 6 ke 7, maka boleh terus sambung. Tapi kalau lebih, pergi mana ni? Aku nak pergi jalan ni. Boleh. Yang tu dah bawang dah tu. Kalau dah bawang, maka Tapi kena sujud sawi juga. Ya, sujud sawi sunat sikit. Terbangun tambah satu lagi. Kita bila kita rakaat kedua tadi saya tak duduk antara dua sujud. Okey. Jadi macam mana? Rakaat yang kedua tu kira apa? Cancel. Jadi kita anggap macam kita baru 3 rakaat, kena tambah lagi apa? 1. Jadi cukup 4. Rakaat yang terakhir itulah bukan rakaat yang tadi. Tak. Baru terakhir tambah. Jadi dia macam anjak-anjak. Maksudnya rakaat pertama, rakaat kedua cancel kan? Yang ketiga jadi apa?
2. Yang keempat jadi ke 3. Boleh? Yang kita tambah lagi jadi yang keempat sambung. Itu kan sujud sahwi. Sunat sujud sahwi ya. Lepas tu katakanlah kita dalam solat lah, kita dalam rakaat ketiga. Rakaat ketiga tengah-tengah baca Al-Fatihah tu. Tadi tak budak ada bersujud. Apa kita kena buat? Yang tu kita kata kita dah bangun rakaat 3. Jadi kita kata bukan kita dah patah balik. Tak. Kita kira cancel. Yang tu cancel, sambung je. Terus je solat. Terus solat. Cuma kita buat macam tadi lah. Yang rakaat kedua tu macam cancel. Yang kita sekarang berdiri ketiga jadi apa? 2. Bukan dia pergi duduk balik. Duduk balik. Kalau dia tahu batal solat dia. Akhirnya apa? Kalau dia dah bagi salam, jadi 2 tahiyat akhir lah. Tapi kiranya macam tahiyat akhir tu tak dikira, tak kira gitu. Faham kan ibu? Itu. Ya. Masalah macam tu, kalau yang nombor 3 tu kita sedar, kita dah kisah yang nombor 2 tu. Ya. Kita kena tahiyat awal ni, yang ketiga. Yang tu ketiga tu jadi tahiyat awal lah. Tahiyat awal. Sebab kita apa? Anjak. Kita anjak. Boleh tak? Kalau contoh kita dah rakaat keempat kita sedar, kita kata tak ada tahiyat tahiyat awal lah. Tak ada tahiyat. Dia kan dia sebut tadi kalau contoh kita keempat kan. Okey, kita nombor 2 tadi lupa. Okey, nombor 3 jadi nombor 2. Nombor ni sekarang ni nombor 4 jadi nombor apa? Nombor 3. Lepas tu kita tambah lagi satu. Tambah satu. Jadi kita bagi tahiyat awal ke apa semua habis lepas lah. Macam orang masbuk, betul. Ya. Boleh faham Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia besok saya nak kena pergi balik check up. Dah keluar dah.